Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua umat beragama Islam. Hari ini saya nak share resepi burnt cheesecake dan cara mempelbagaikannya. Selamat menonton. Sediakan baking paper yang secukupnya untuk melapik loyang bersaiz 7 inci. Ukur kertas melebihi ketinggian loyang sekurang-kurangnya 3 inci. Griskan seluruh bahagian dalam loyang. Lapik loyang dengan baking paper seperti ini, tekan di bahagian tengah dan kemas-kemaskan di bahagian tepi. Gunting baking paper yang berlebihan bagi mengelakkan tersentuh dengan rod pemanas di dalam oven. Keluarkan krim cheese dari peti sejuk, biarkan dalam suhu bilik, kemudian potong kecil-kecil untuk memudahkan kita membancuh nanti. Masukkan gula kasta. Kemudian pukul menggunakan mixer dengan kelajuan paling rendah sehingga campuran menjadi berkrim seperti ini. Masukkan telur satu persatu, kemudian bancuh adunan sehingga sebati. Masukkan telur sehingga habis. Di sini saya gunakan 6 biji telur grade C. Bila campuran sudah sebati, masukkan whipping cream. Blend sehingga semua bahan bercampur dengan sebati. Kemudian blend lagi untuk beberapa minit. Jika adunan ni ada bubble, layangkan spatula seperti ini untuk pecahkan bubble-bubble tu. Kepekatan adunan akan menjadi seperti ini. Masukkan semua adunan ke dalam loyang yang boleh dibuka di bahagian bawahnya. Saya alas juga di bahagian bawah dengan loyang lain untuk mengelakkan adunan menitis semasa dibakar. Kemudian goyang-goyangkan sedikit supaya adunan tersebut merata dan angkatkan tepi-tepi baking paper tadi. Sebab adunan ini nanti akan naik lebih tinggi dari paras loyang. Masukkan ke dalam oven yang telah di preheat sekurang-kurangnya 10 minit dengan suhu 200 darjah Celsius. Gunakan rak tengah. Bakar selama 50 minit. Apabila adunan sudah naik seperti ini dan permukaan atasnya menjadi warna coklat, saya turunkan suhu kepada 180 darjah Celsius. Setelah cukup dibakar selama 50 minit, bolehlah keluarkan kek daripada oven. Kek yang sudah masak akan bergegar-gegar seperti ini. Tapi jangan risau, kek ni memang sudah masak. Sekarang kita pelbagaikan cheesecake ini menjadi chocolate marble. Apabila adunan telah habis dicampur dengan semua bahan-bahan tadi, kita bagikan adunan kepada dua bahagian. Pastikan satu adunan lebih banyak daripada adunan yang satu lagi. Untuk adunan yang lebih banyak, kita masukkan 1 sudu besar. Tepung ni boleh disukat 1 sudu rata atau 1 sudu junjung. Saya menggunakan sudu makan saja. Tepung ini akan memejalkan adunan cheese. Jadi kalau tidak suka terlalu pejal, gunakan 1 sudu rata sahaja. Kemudian masukkan 1 sudu teh esen vanila. Jadi cheesecake ini akan berperasa coklat vanila. Gaul hingga sebati. Untuk adunan yang satu lagi, kita masukkan 1 sudu besar serbuk koko.
Pastikan semua campuran kering tadi diayak ya. Serbuk koko ini boleh diganti dengan 1 sudu teh coklat Imalco. Tapi saya lebih gemar menggunakan serbuk koko kerana rasa coklatnya lebih kuat. Cara memasukkan adunan ke dalam loyang, mulakan dengan adunan perasa vanila tadi, masukkan 2 sudu ke tengah loyang, kemudian diikuti dengan 2 sudu adunan coklat tadi. Kemudian ulang langkah, masukkan 2 sudu adunan vanila, 2 sudu coklat, 2 sudu vanila, 2 sudu coklat sehingga adunan coklat habis. Masukkan adunan semuanya ke bahagian tengah loyang ya. Akhirnya nanti adunan vanila mesti ada lebih. Jadi semuanya masukkan saja di atas loyang. Tutup semua permukaan loyang dengan adunan perasa vanila. Kemudian goyang-goyangkan sedikit loyang supaya adunan tersebut merata. Bakar seperti mana yang saya tunjukkan pada permulaan tadi. Kek yang sudah masak hendaklah disejukkan pada suhu bilik, kemudian dimasukkan ke dalam peti sejuk sebelum dikeluarkan. Beginilah hasilnya. Bahagian tepi kek ini pun akan kelihatan seperti hangus sedikit. Letak piring di atas kek, kemudian telangkupkan. Buka semua alas. Selepas itu, telangkupkan pula pada papan kek ataupun pinggan kek. Kek ni untuk kami makan sendiri sepernah hari lahir suami saya. Jadi saya make it simple, letak atas loyang saja. Beginilah hasilnya, memang nampak cantik dan menyelerakan. Untuk mendapat potongan kek yang cantik, gunakan pisau bersih, celupkan dengan air panas, lapkan, kemudian potong kek. Ulang proses yang sama untuk setiap kali potong. Di sini saya gunakan loyang aluminium sebagai alas, jadi saya tidak mahu loyang saya calar. Inilah hasil lapisan yang kita buat tadi. Keknya memang lembut dan padat dengan cheese. Kek yang berlebihan boleh disimpan di dalam bekas kedap udara. Kek akan kekal lembap. Excellent. Untuk cheesecake tanpa tepung tadi, tekstur kek tersebut seakan-akan seperti puding. Dan bila dimakan, rasanya lebih lembut daripada cheesecake yang ini. Kita dengar pula review suami saya untuk kek yang ini. Rasa cheese, rasa coklat cukup. Memang wajib cuba. Burnt chocolate, burnt cheesecake, marble. Rasa coklat dan rasa cheese yang bila di mulut cair, memang susah nak gambarkan. Anda boleh cuba resepi ini. Terima kasih. Resepi anda boleh dapatkan pada ruangan description. Selamat mencuba.